Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia tuanku, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Saya masa di UIA dulu, rakan sebilik saya orang Perlis, dan saya pernah bergaduh dengan dia masa sarapan. Sebab masa kami sarapan, kami bagi tugas, dia pergi cari air, dia suruh saya pergi cari roti. Saya ambil lah roti. Dan bila saya tunjukkan dia roti, dia marah kat saya. Dia kata, aku tak mau roti, aku nak roti. Saya tunjuk roti lah. Dia kata, ni bukan roti, aku nak roti. Bergaduh saya dengan dia. Rupa-rupanya, hari tu baru saya belajar, orang utara ni, roti ni bukan setakat roti, biskut pun roti. Masya Allah kan. Tapi dia tak suruh balik. Tuan-tuan dan puan, kita berbicara soal ilmu. Dan di dalam Quran, selepas suratul Fatihah, dalam suratul Baqarah, Allah menyebut selepas alif lam mim, zalikal kitab la raiba fih. Quran itu tidak ada keraguan padanya. Dan Allah juga mengiktiraf tentang kenabian dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Mana yang Allah Taala suruh ambil, kita ambil. Mana yang Allah Taala larang, kita minta jauh-jauh. Untuk kita bincang pada malam ini tentang ilmu, bagaimana pentingnya kita menerima daripada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Kita bersama 3 panel, dan salah seorangnya saya rasa tuan-tuan dah biasa sangat, dan saya rasa beliau umpama sirih pulang ke gagang lah. Ada sirih ke tak? Baik, tanpa melengahkan masa, saya nak mulakan dengan Dr. Juanda, sebab saya rasa dia pun dah rindu lama tak sembang orang Perlis ni. Nak tanya Dr. Juanda, bila sebut qala Allah, qala Rasul, apa maksud dia? Orang Jerman kata gapo dia? Qala Allah, qala Rasul. Silakan Dr. Juanda. Cakap je Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Saudara moderator Fadil Ustaz Amin Idris, Fadil Datuk Dr. Ashraf, Fadil Dr. Mazli, ampun tuanku yang mahormat Datuk Seri, yang mahormat bihormat tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Azza wa Jalla sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa sahaja yang dibawa oleh Rasul kepada kamu itu, maka hendaklah kamu ambil dan berpegang kepadanya. Dan apa sahaja yang dilarang oleh Rasul daripada kamu melakukannya, maka hendaklah kamu berhenti dan meninggalkan perkara berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita menyebut soal agama, kita mesti melihat kepada sumber dan asal usul agama itu sendiri. Sebab itu bila kita sebut kelebihan agama Islam berbanding agama-agama yang lain, agama Islam ada satu disiplin yang dipanggil sebagai sunnah Nabi SAW. Kita ada Al-Quran, dan pada masa yang sama kita ada hadis-hadis Nabi SAW yang terangkum di bawah istilah sunnah Nabi SAW. Kalau kita lihat agama lain, ya, sama ada agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya, para pengikut kepada pengasas agama-agama berkenaan tidak menceritakan secara detail apakah yang telah dilakukan oleh pengasas kepada agama berkenaan. Dalam konteks agama Islam, kita tidak nyatakan baginda Rasulullah SAW sebagai pengasas agama Islam, tidak sama sekali. Baginda Rasulullah SAW hanya menyampaikan bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat yang saya bacakan tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, ini kalam Allah. Inilah yang kita sebut sebagai kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Dan sumber kita terhadap apa sahaja yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baginda lah cerminan yang paling benar dan paling tepat terhadap apa sahaja ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia di atas muka bumi ini. Sebab itu bila kita sebut balik kepada sunnah, berpegang kepada Islam, berpegang kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraca yang kita letakkan ialah neraca qala Allah wa qala Rasul. Apabila sesuatu perkara itu membabitkan agama, kita kena balik apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya berlaku pertikaian, kita tetap kena balik kepada apa yang disebut oleh Allah dan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu utama pertikaian umat manusia hari ini yang tak pernah habis dan tak pernah putus ialah akibat mereka tak mau balik kepada Allah dan Rasul. Slogan sebut untuk balik kepada Allah dan Rasul itu dijuarai oleh banyak pihak. Tetapi kita nak melihat pihak manakah yang benar-benar kembali kepada Allah dan Rasul hanyalah dengan cara kita tengok, teliti, nilaikan balik penghujahan-penghujahan itu apakah benar-benar menepati apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa memadai sekadar itu sebagai permulaan. Masya Allah. Dan saya nak tanya pada Datuk Dr. Ashraf, dia bila kita sebut agama, antara perkara yang kita tak boleh lari adalah soal politik. Dan saya antara orang yang mengikuti perkembangan Datuk Dr. Ashraf Wajdi sejak di alam kampus lagi. Dan kita tahu, saya sendiri melihat kelantangan Datuk dan sebagainya. Dan bila Datuk masuk dalam politik, Datuk mengkritik sesiapa sahaja, walaupun daripada parti sendiri dan juga daripada parti rakan-rakan. Dan saya melihat Datuk cuba membawa pendekatan politik bukan berpaksikan kepada ataupun berkiblat kepada parti, tetapi berkiblatkan kepada prinsip ilmu. Nak tanya Datuk, senang ke nak bawa pendekatan lagu tu, ataupun adalah beberapa sosek-sosek yang menjadi cabaran buat Datuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih saudara Amin, Tuanku dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Datuk Profesor Madya Dr. Asri Zainal Abidin kerana menjemput saya ke negeri Perlis Darussunnah untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat ahli panel yang hebat. Dan saya kira soalan yang diberi kepada saya juga adalah soalan yang tak ada dalam buku. Dan saya kira soalan tu sebenarnya bukan mudah untuk dijawab. Tetapi soalan tu pun dah cabaran kan? Yang tanya soalan biasanya mudah aja. Dia tanya, tetapi nak jawab tu sebenarnya kena fikir 10, 20, 30, 100 kali lah. Tetapi yang paling penting, saya nak mengambil apa yang disebut oleh Dr. Juanda, kerana pokok pangkalnya ialah kita, setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab terhadap agama. Dan tanggungjawab terhadap agama itu sebenarnya bertitik tolak kepada soal ilmu. Dan ilmu itu tidak terpisah daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam konteks hari ini, umat menjadi celaru, umat menjadi haru biru apabila kita tercabut akar ilmu, apatah lagi iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira kita bercakap dalam konteks politik maupun di luar kerangka politik. Dan dalam konteks politik itu sendiri, dia menjadi haru biru kerana politik hari ini diwarnai dengan warna-warna parti yang hakikatnya bukan asal usulnya daripada Islam itu sendiri. Tetapi apabila kita sudah mengambil parti politik itu sebagai sebahagian daripada pendekatan dalam konteks siasah syariah, dalam konteks politik Islam, dalam konteks pemilihan kepemimpinan, kita harus menerimanya seadanya. Dan dalam konteks itulah bukan mudah untuk kita berbicara berkenaan dengan politik, apatah lagi politik kepartian dalam kerangka ilmu yang tuntas.
Sebab itulah dalam konteks ini kita harus berjiwa besar dan melihat dalam kerangka yang lebih besar. Dan kalau kita melihat pemikiran-pemikiran contemporary abad ke-21, terutamanya ahli falsafah seperti Malik bin Nabi, seorang ahli falsafah yang berasal daripada Algeria, yang banyak menukilkan permasalahan-permasalahan yang melingkari umat Islam, terutamanya saat-saat di mana umat Islam berada pada zaman kejatuhan dan kebobrokan. Apatah lagi Malik bin Nabi itu lahir dalam suasana negaranya ataupun sekitar tanah Arab mula dikuasai dengan pemikiran-pemikiran yang hakikatnya terlalu terpengaruh dan takjub dengan Barat, yang pada ketika itu mula menjadi kuasa dominan, mengambil alih tamadun Islam yang begitu hebat sejak zaman berzaman. Sebab itulah dalam beberapa buku-buku Malik bin Nabi, terutamanya menyentuh soal tamadun dan juga pembinaan umat, dia menyebut salah satu faktor penting kenapa umat ini gagal untuk menyaingi tamadun dan juga kekuatan Barat. Dia sebut ada dua, ad-da'fu wal kaslu fi tafkir, lemah dan malas dalam berfikir. Kenapa dia menanggapi soal kelemahan dan juga kemalasan dalam berfikir? Ini bertitik tolak dalam konteks ilmu. Tadi Dr. Juanda sebutkan kita harus kembali kepada asas-asas ilmu untuk kita menilai sesuatu perkara. Hari ini kita secara keseluruhannya umat Islam, kita kadang-kala kita bercakap ataupun seringkali kita bercakap berasaskan kerangka sentimen dan juga semangat yang hakikatnya dia bersifat retorik. Dia bukan bersifat hakiki dan dia bukan bersifat realiti. Maksudnya, apabila kita hanya bercakap ataupun bersemangat berasaskan sentimen dan juga retorik, kita gagal untuk menanggapi sesuatu itu berasaskan kerangka permasalahan yang sebenar. Apa yang saya maksudkan ini, contohnya dalam permasalahan umat yang ada pada hari ini. Bila kita bercakap soal nak kembali kepada Islam umpamanya, ataupun kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berapa ramai daripada kita sebenarnya menghayati slogan-slogan ini dalam kerangka ilmunya. Kalau kita memahami Islam dalam kerangka ilmunya, asas-asas Islam itu terbina daripada tiga: akidah, akhlak dan juga syariah. Kalau kita nak kembali kepada Islam, kita tidak boleh lari daripada kerangka asas ini, kerangka akidahnya. Bagaimana kita mencernihkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kerangka akhlaknya, apakah apabila kita bermuamalah sesama manusia itu kita berpegang soal-soal asas dalam akhlak dan juga adab. Dan perkara ini perkara penting. Contohnya dalam suratul Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat begitu banyak sekali Allah sebenarnya memberikan pengarahan ataupun isyarat-isyarat kepada umat Islam itu sendiri dalam berhadapan dengan kehidupan duniawi ataupun kehidupan muamalah sesama manusia. Sebab itulah ayat-ayat dalam Al-Hujurat banyak sekali dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan dalam konteks ini kalau kita lihat ayat ini yang cukup baik sekali kalau kita nak mengambilnya dalam kerangka berhadapan dengan realiti dunia hari ini, khususnya di Malaysia, berhadapan dengan suasana fitnah yang pelbagai. Satu maklumat itu dapat datang kepada kita, belum tentu betul ataupun benarnya, tetapi kita mengambilnya tanpa kita membuat usul periksa, tanpa kita membuat kajian, tanpa kita kembali kepada asas-asas ilmu. Umpamanya dalam Al-Quran Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang beriman, janganlah kamu ada prasangka di dalam diri kamu, kerana sebahagian besar daripada prasangka itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebahagian besar daripada prasangka, agak-agakkan, assumption, kita membuat anggapan, andaian, agak-agakkan berasaskan maklumat yang ada di hadapan kita yang belum tentu betul, tetapi kita telah pun memberikan satu judgement ataupun telah memberikan satu penghakiman. Walhal Allah menyatakan dengan jelas, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebahagian besar daripada sangkaan itu dosa. Maksudnya apa? Bila kata dosa makna tak betul. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Wahai orang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita. Prinsip dalam Islam adalah fatabayyanu, tabayyun. Kita kena check, kita kena double check, verify, validate. Kita kena betul-betul pastikan maklumat itu betul. Tetapi hari ini maklumat itu begitu pantas sekali sehingga kan semuanya berada di hujung jari. Dan maklumat ini belum tentu betul. Tetapi hakikat inilah yang sebenarnya telah memporak-porandakan struktur asas dalam kerangka umat Islam. Sebab itulah bila bercakap soal parti ataupun politik kepartian dalam konteks Malaysia hari ini, kita tak boleh menafikan realiti hari ini. Kita berbeza parti-parti politik bukan berbeza dari segi akidah. Kita bukan berbeza dari segi siapa yang Islam, siapa yang kafir, siapa yang Islam, siapa yang kurang Islamnya. Sebab soal Islam ataupun tidak Islam, soal Islam ataupun kurangnya Islam, itu bukan tugas kita, tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita berbeza hanya dalam kerangka parti mana ataupun pendirian politik apa yang kita rasa betul untuk kita membawa satu-satu tujuan atau matlamat. Tetapi kerana kegagalan untuk kita menanggapi secara ilmiah, secara akhlak, secara adab, akhirnya kita melihat seolah-olah parti politik itu lebih tinggi, lebih besar daripada Islam ataupun agama. Walhal Nabi SAW sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi dan tidak ada apa yang lebih tinggi daripadanya. Maknanya kalau kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, kita tidak ada masalah dalam berbeza parti politik. Tetapi apa-apa pun disebutkan dalam Al-Quran, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu bertelingkah, balik semula kepada Allah dan Rasul. Apa yang dimaksudkan balik semula dengan Allah dan Rasul? Balik semula kepada ajaran Islam yang sebenar. Dalam Al-Quran surah As-Sad umpamanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah dengan orang-orang kafir yang menentangnya, dia bersifat keras. Tetapi dengan orang Islam, dia bersifat ruhama'u bainahum, dia bersifat kasih sayang. Kalau mengikut tafsir Ibn Kathir, ruhama ini ditafsirkan syiddatur rahmah, tahap tertinggi dalam kasih sayang. Maknanya Nabi SAW menunjukkan contoh yang terbaik. Dengan sesama Islam, kita harus mengutamakan kasih sayang. Dan kasih sayang ini adalah asasnya adalah akidah. Kenapa kita tidak boleh bersangka baik dengan sesama Islam? Kenapa kita begitu mudah bersangka baik dengan musuh-musuh Islam umpamanya? Tetapi sesama Islam ini kita mempunyai 1001 prasangka yang pelbagai sifatnya. Sebab itulah dalam kerangka ini, sebab itulah bila Amin tadi soal saya secara peribadi, saya cuba alihkan sebab saya ni seorang yang tak suka bercakap soal diri saya. Apatah lagi dalam kerangka bila sebut betul saya bercakap ada apa, kita harus berpendirian berasaskan ilmu. Tetapi apa-apa pun dalam mana-mana organisasi kita ada disiplin jamaah, ada tanzimnya. Maknanya kalau saya sekarang ni sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO umpamanya, saya tak boleh seperti mana sebelum saya Majlis Tertinggi UMNO, nak keluar satu-satu kritikan letak dalam status Facebook. Betul saya akan jadi popular di kalangan orang ramai, tetapi itu bukan dari segi tanzim, dari segi disiplin dalam konteks perpolitikan. Tetapi yang paling penting sekali, siapa saja yang berada dalam konteks politik berparti, dia harus ada sempadannya. Jangan kita, bila kita berada dalam satu parti, kita meruntuhkan akar ataupun asas-asas ukhuwah Islamiah. Kerana hakikatnya bila kita berparti ataupun disebut sebagai hizbi ataupun dalam konteks Al-Quran ayat istilah yang digunakan Al-Quran adalah hizbun ataupun parti. Dalam Al-Quran sendiri pun disebutkan bahawa puak-puak ini yang jadi masalah apabila mereka ini berasa takjub dengan pandangan masing-masing. Dan ini yang menjadi masalahnya. Dan bahkan Nabi SAW sendiri pun apabila disebutkan asabiyah itu, apa makna asabiyah? Nabi kata, sebab ditanya oleh sahabat-sahabat, mahiyal asabiyah ya Rasulullah, apa itu asabiyah? Asabiyah ini bukan hanya bercakap soal memperjuangkan bangsa, kaum dan sebagainya. Kerana pada waktu itu ditanya oleh sahabat-sahabat, kerana seolah-olah Nabi tidak mengiktiraf soal kebangsaan ataupun bangsa Arab dan kaum Arab itu. Sebab itulah ditanya
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hiya al-asabiyah?" Nabi menjawab, "Al-asabiyah hiya an tu'ina qaumaka 'ala zulm." Atau kama qala. Nabi sebut asabiyah itu apabila kamu menolong puakmu untuk melakukan kezaliman. Maknanya asabiyah ini bukan soal kaum saja. Dia juga boleh berlaku dalam konteks politik berparti. Apabila puak kita membuat sesuatu yang betul, kita sokong, itu tidak ada masalah. Tetapi apabila puak kita melakukan sesuatu yang tidak betul, kita menyokong, kita mengatakan dia betul kerana dia puak kita. Itulah sebenarnya asabiyah sebenar. Dan ini bukan hanya terikat kepada mana-mana parti politik. Datuk, dia terikat kepada semua. 20 tahun dari sekarang, Datuk, apa visi politik Datuk? PM ke? Datuk nak ke mana 20 tahun daripada sekarang? Soalnya bukan saya, soalnya perjuangan umat itu sendiri. 20 tahun, 30 tahun, kita semua mempunyai tanggungjawab yang besar kepada umat. Apa sumbangan kita kepada umat? Apa sumbangan kita kepada agama? 20 tahun lagi mungkin saya sudah mati. Tetapi cukuplah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah bertanya kepada kita apa sumbangan kita kepada agama. Itu yang lebih mustahak daripada kita bercakap soal di mana kedudukan kita 20 tahun akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Selamat jawapan Datuk, masya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Kita bagi tepukan untuk Datuk Dr. Ashraf Wajdi, masya-Allah. Ahli politik begini yang kita mahukan, insya-Allah. Baik, panel kita yang ketiga ni saya kenal beliau sejak daripada UIA lagi, dan saya pada first impression saya beliau seorang yang bijak dan comel orangnya, masya-Allah. dan forum kita malam ni pun sebab kita banyak acara tadi, so kita mengambil tema bijak dan comel, di mana forum kita ringkas tapi penuh dengan kebijaksanaan, insya-Allah. Saya nak tanya kepada Dr. Mazli. Saya ingat dulu-dulu para asatizah yang bila bercakap dia tak buat preparation. Bagi dia asalkan ustaz tu cakap, itu beres, betul. Tapi sekarang ni saya melihat, saya sendiri dari TV Al-Hijrah, ramai ustaz bila nak datang jadi panel pentas dakwah dan bicara dulu, mereka minta awal-awal soalan. Sebab apa? Nak buat preparation, takut silap cakap. Dan saya ingat ketika Mufti Perlis Suhaibus Samahah, Dr. Asri menegur seorang pengacara yang memetik hadis daripada kitab Syiah, kelang kelibut warga TV Al-Hijrah. Sebab apa? Kerana kesilapan fakta tersebut. Maknanya ada kesedaran ilmu sekarang. Pandangan Dr. Mazli, ke mana kita selepas ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pengurusi yang daripada sekalian, tuanku, Datuk-Datuk Seri, Datuk-Datuk dan sahabat-sahabat sekalian. Dia soalan yang wajib dijawab hanya soalan mungkar dan nangkir saya, kan. Jadi kalau kita lihat, tadi ada disebutkan oleh Dr. Ashraf tentang Malik bin Nabi, pemikir dari Algeria, Jazair. Beliau daripada Jazair, dan pada waktu itu Jazair ataupun Algeria merupakan jajahan di antara jajahan Perancis, dan konteks di mana beliau tinggal telah mempengaruhi cara untuk beliau menilai suasana politik, suasana masyarakat, terutamanya masyarakat umat Islam dan masyarakat yang berada di Algeria. Jadi antara perbincangan yang dibawa oleh Malik bin Nabi ialah mengapa kebanyakan masyarakat dunia ketiga ataupun umat Islam, mereka ini mudah dijajah dan mereka ketinggalan dari segi teknologi, mereka ketinggalan dari segi ilmu, mereka ketinggalan dari segi tamadun. Jadi beliau melihat kerana kebanyakan masyarakat dunia ketiga ni mereka mempunyai sikap colonialisability, qabilah lil istimar, iaitu mereka ini, sikap mereka ni seolah macam bersedia untuk dijajah. Mereka ni seolah macam tak ada sikap, relakanlah mendiri diri dijajah. Macam itulah. Relakanlah, maksud dia tak ada sikap untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dalam keadaan bermasyarakat pun dia mengharap pada orang lain, dalam beragama pun dia mengharap pada orang lain, dalam keadaan dia hidup pun dia tak boleh nak hidup sendiri, dia terpaksa nak berharap. Dan dalam kes ini, antara analisis Malik bin Nabi, dia kata kerana dia ada dua isu, iaitu pertamanya sikap terlampau menyanjungi alam objek ataupun alam kebendaan saja. Mereka mengukur
status ekonomi, status sosial seseorang berdasarkan kebendaan. Lihat pangkat dan juga kemuliaan seseorang itu bukan dengan takwa tetapi dengan kebendaan, dan akhirnya mereka sibuk dengan kebendaan. Yang keduanya, mereka jauh daripada, dia kata, alam afkar, iaitu alam ilmu, alam konsep, alam yang menekankan kepada bukti dan hujah. Dan akhirnya di dalam beragama mereka ketinggalan, di dalam dunia mereka ketinggalan, di dalam ekonomi mereka ketinggalan, di dalam politik mereka ketinggalan, di dalam tamadun mereka ketinggalan. Dan bila sebut macam ni, saya teringat kepada surah Yusuf, ayat 80, bila Allah SWT sebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku, aku seru kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Basirah dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebagai yakin, di atas keyakinan. Aku dan sahabatku menyeru ke atas jalan ini, dan maha suci Allah, aku bukan di kalangan orang-orang yang musyrikin. Ada benda penting dekat sini. Pertama disebutkan yakin, kedua disebutkan tentang aku bukan daripada orang musyrik. Konsepnya apa? Konsepnya, bila Rasulullah SAW kata aku seru jalanku ini, aku seru jalan beragama, adalah berdasarkan hujah, berdasarkan ilmu. Dan yang kedua, konsepnya beragama ini, wa ma'ana minal musyrikin, iaitu bebas daripada kesyirikan. Dan izinkan saya untuk menyentuh bahawa inilah sejarah negeri Perlis. Inilah sejarah negeri Perlis. Inilah apa dinamakan sebagai sunnah Perlis. Sunnah Perlis ni kita jangan sangka hanya dengan tak baca kunut waktu subuh saja, ataupun tak baca tahlilan, ataupun tak baca yasinan seperti orang seberang di Kedah. Saya menantunya orang Kedah kan, bila sebut tentang orang Perlis, biasa orang sana akan sebut ini kaum mudah, dia kata. Dia akan sebut ini Wahabi kan. Kenapa? Kerana dia kata mereka pentingkan sangat tak baca kunut, tak baca Yasin, tak baca tahlil dan sebagainya. Lalu itu yang disangkakan sebagai sunnah. Walhal sunnah yang dibawa oleh pengasas, oleh pejuang yang telah disebutkan tadi, ada waktu book review tadi disebutkan Syekh Abu Bakar Syari dan nama-nama lain itu kan, Syekh Nur, Syekh Sulaiman, apa semua tu. Ini terdiri daripada orang yang menyeru kepada dua benda yang paling asasi sunnahnya. Pertamanya kepada manhaj dalam beragama, kena berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan taklid buta, bukan berdasarkan ikut-ikutan adat-adat saja. Dan yang kedua yang dinamakan sunnah itu ialah mengamalkan Islam yang bebas daripada syirik, bebas daripada unsur-unsur khurafat, tahyul dan sebagainya. Dan ini merupakan rentetan daripada perjuangan sebelum itu yang diasaskan oleh Syekh Al-Hadi dan rakan-rakannya di bahagian kaum muda. Perjuangan sunnah itu adalah perjuangan untuk memartabatkan ilmu. Kita dalam nak beragama, kita perlu ada ilmu. Kita dalam nak beramal, kita kena tahu apa rujukannya, apa sandarannya. Bukan main ikut-ikut saja. Sebab kalau ikut-ikut tak ada beza nanti kita dengan orang-orang yang beramal dengan agama lain. Mereka pun amal ikut-ikut saja. Jadi yang bezanya tadi disebut dalam Quran, ala basiratin, ada ilmu. Dan kalau nak maju dalam dunia pun, dalam ilmu keduniaan, nak maju dalam ketamadunan pun perlu ada ilmunya juga, bukan sekadar ikut-ikutan. Dan satu lagi kalau kita lihat, yang penting di sini selain daripada pengamalan di peringkat individu, alhamdulillah lah kalau kita ucapkan tahniah lah kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Raja Muda, Tuan Mufti, Jabatan Mufti dan juga Kerajaan Negeri kerana sanggup buat seperti mana Malik bin Nabi katakan, kita keluar daripada alam objek. Biasanya kalau hari jadi sultan, hari jadi raja ni penuh dengan konsert kan, dengan konsert, dengan luar, dengan pameran, dengan kadang-kadang pameran kereta, bot lah dan sebagainya, lampu-lampu, macam-macam lah itu yang kadang menghabiskan taxpayers money. Tetapi di sini agak berbeza, bila selalunya ada juga forum, tapi forum perdana yang Dr. Datuk Ashraf biasa jadi ahlinya kan. Bukan tu lah, tapi biasa forum perdana itu saya memang tak akan dipanggil, Perlis saja yang panggil kan. Jadi biasanya kalau forum perdana tapi satu malam. Dalam maknanya. Tapi biasa satu malam.
Malam seminggu yang lain, wah, dengan konsertnya, dengan pameran, dengan dunia saja. Akhiratnya satu malam saja. Tapi terbalik dengan Perlis. Perlis yang akhiratnya bermalam-malam, dunianya pun bukan tak ada juga, tapi 1 ataupun 2 hari saja. Dan ini perlu diteruskan. Dan ini merupakan sunnah perjuangan di bumi Perlis. Sunnah semenjak ditubuhkan negeri Perlis, iaitu terbinanya di atas asas agama. Dan perjuangan para pejuang sunnah terdahulu bukan hanya sekadar dalam lingkungan tak baca kunut, tak baca doa lepas sembahyang, bismillah baca bukan itu saja. Dia kena faham lebih luas. Pertamanya konsep ilmu. Konsep beragama itu dengan ilmu, beragama dengan kesedaran, beragama dengan talaki. Dan yang keduanya iaitu membebaskan pengamalan kita, membebaskan kehidupan kita daripada kesyirikan. Dan kalau dapat, dan insya-Allah satu perkara menarik mengenai perjuangan sunnah di Perlis ini, dia bukan hanya perjuangan orang Perlis yang balik Perlis. Bukan hanya orang Perlis, ada orang Sarawak, ada orang Kelantan, dan tuanku pun separuh Kelantan kan. Dan perjuangan orang Johor pun ada, JDT kan. Ada orang Singapura. Dan sunnah Perlis sunnah Perlis tidak boleh dinafikan sumbangan orang daripada seberang orang Indonesia. Itu sumbangan Hasan Al-Bandung luar biasa tu kan, terhadap perjuangan di sini. Dan kita harap budaya ini, sunnah ini diteruskan, dan bukan hanya sekadar beragama saja. Kalau boleh sunnah juga di dalam kehidupan kita. Dalam apa? Baru ni kita bincang dengan tuanku Raja. Dia cerita bagaimana sikap Muslim itu perlu tepati masa. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepati janji, tepati masa, jangan ungkiri janji. Hidup mau disiplin, hidup mau bersih, hidup mau tersusun. Kalau boleh nak amalkan sunnah, masalah parking bersepah tak ada kat Perlis. Yang paling bersih bandaraya kalau boleh itu bandaraya Kanga. Kalau boleh masjid paling kemas dekat Malaysia ni, ini mau masjid di Perlis kan. Kalau paling bersih rasuah, laporan audit negara paling hebat, itu mau kerajaan negeri Perlis kan. Dan kalau boleh paling nampak presentable lah dia punya politiciannya, dia punya image, orang agama, rakyat, yang paling kurang dadah, yang paling kurang merempit. Kalau boleh semua dari Perlis. Sebab apa? Itu juga sunnah. Dan itu juga merupakan terjemahan daripada ilmu dalam beragama. Itu buah dalam beragama. Tidak cukup kalau kita sekadar hanya tak baca doa selepas sembahyang, tak baca kunut, tak baca tahlil, itu sunnah. Tak cukup. Dalam kehidupan pun mau sunnah juga. Dalam ekonomi mau sunnah, dalam politik pun mau sunnah. Dan kalau boleh itulah dalam segala-galanya. Terima kasih. Masya Allah. Islam is the way of life. Cuma saya nak tanya pada Dr. Juanda, masalah kita pula kadang-kadang kita terlalu mengagungkan adat berbanding ibadat. Kita mengukur sesebuah amalan itu kerana apa? Sebab atuk nenek aku buat dulu, maka kita kena buat. Kan sebab keturunan kita buat dulu, maka kita kena buat. Sedangkan ada benda yang Nabi tak pernah ajar pun, tetapi mereka kata tak apa, benda baik. Pandangan Dr. Juanda tentang hujah-hujah klise sebegini. Tak ada salahnya kita mempertahankan adat, ya, sebab adat sebahagian daripada kehidupan manusia. Yang menjadi masalah apabila ibadat diabaikan, yang berupa adat itu dijadikan umpama ibadat. Ya, kemudian ibadat pula direka cipta dan ditambah-tambah. Ini jadi masalah. Ya, sebab itu kita kena letakkan sesuatu itu pada tempat dia. Ibadat sesuatu yang suci datang dari ilahi. Ya, sebagaimana ia dinyatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, kita buat setakat itu sahaja. Tidak terlebih, tidak terkurang. Ya, sebab ia disebut sebagai ibadat, ya, penyembahan, ya, ketundukan, ritual, ya, sesuatu yang dilakukan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala mestilah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, ya, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita lihat dalam konteks agama Islam, ibadat itu tidak banyak. Ya, rukun Islam itu tidak banyak. Ya, tetapi
rukun Islam dan ibadat yang ada di dalam Islam itu mesti dijadikan sebagai way of life. Dr. Mazli sebut tadi, ya, bahawa kita bukan hanya memastikan solat kita menepati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi cerminan solat dalam kehidupan. Kita jaga waktu solat, maka bagaimana kita jaga waktu kerja dan waktu kehidupan kita? Kita memastikan ketepatan dalam beribadah, ya. Ia mesti diterjemahkan bagaimana ketepatan kehidupan sebagai seorang Muslim, ya. Kita mentuluskan, ya, ibadat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan, bagaimana ketundukan kita kepada Allah, ya? Bagaimana kita mengawal ketundukan kepada kehendak nafsu, kehendak kuasa, kehendak kehidupan dan sebagainya. Jadi dalam perkara inilah kita mesti lihat ibadat itu sebagai ritual yang telah ditentukan, manakala adat kebiasaan yang baik-baik adalah merupakan penghias kepada ibadat itu sendiri. Adat kita orang Timur, orang Malaysia, orang Melayu, termasuk saya orang Melanau lah, selalu promosi. Ya. Sebab saudara Amin pun suku Melanau sebenarnya, 1/4. Tolong jangan bongkar kan. Ya, jangan buka. Ya. Kita orang Melayu pergi ke masjid, ya. Adat kita ialah menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bersih. Ya, kita mau masjid kita tempat yang paling baik, tempat paling bersih. Maka cerminan adat yang baik itu yang mesti dipertahankan. Ya, masjid adalah milik semua. Masjid adalah tempat beribadah. Masjid adalah tempat hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka adat yang baik itu yang mesti dipertahankan, ya. Manakala dalam soal kehidupan, adat yang bercampur bau dengan khurafat, adat yang bercampur bau dengan warisan nenek moyang yang tidak ada kaitan dengan agama, sekiranya ia membabitkan isu agama, isu kepercayaan, isu peribadatan dan sebagainya, sudah pasti sebagai seorang Muslim mukmin kepada Allah, penilaian dia ialah kalaulah ia tidak menepati kehendak dan Allah dan Rasul, maka adat itu mesti dibuang, mesti diketepikan. Saya bawa satu contoh, ya. Perlis dengan Sarawak, dua negeri yang jauh berbeza, kontras dari sudut adat, budaya, masyarakat, kaum dan sebagainya. Perlis mungkin orang Melayu lebih 90%, adalah Kuk Siam sana sini sikit, Cina, India dan sebagainya. India pun saya tahu tak sampai 100 orang duduk kat sini, ya. Di tempat kami sahaja, ya, etnik yang tertulis dalam perlembagaan negara ada 23. Sub etnik ada 35. Ya. Jadi adat dan budaya masyarakat yang wujud di tempat berkenaan, apakah bila kita sebut kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul, mereka perlu diubah jadi orang Arab ataupun diubah menjadi Melayu? Ya, sama sekali tidak. Kita tak boleh nak ubah. Mereka akan tolak agama ini. Ya, kita lihat penyebaran agama lain yang datang jauh daripada seberang sana, bangsa yang berbeza, bahasa yang berbeza, pakaian yang berbeza, cara hidup yang berbeza. Macam mana agama itu boleh disampaikan? Ya, kerana mereka cuba adaptasi dengan masyarakat itu, merubah secara perlahan-lahan kehidupan masyarakat itu. Sebab itu bila kita sebut adat masyarakat setempat, sekiranya ia menepati kehendak agama, maka tidak menjadi masalah. Yang perlu kita buang ialah aspek-aspek khurafat dari sudut kepercayaan. Dia percaya ada yang lain berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita buang. Bukan hanya di tempat lain, di sini negeri ini dulu pun bukan tak ada kubur keramat. Ada. Tetapi kerana perjuangan tokoh-tokoh kita yang terdahulu, ya, segala yang keramat-keramat itu telah dibuang. Ya, bukan tak ada Tugu Pahlawan jauh depan situ je, tak sampai 100 meter pun. Ada. Tapi bila datang kesedaran beragama, ia mesti dibuang sebab ia adat yang bercanggah dengan agama. Sebab itu saya sebut pada permulaan tadi, tidak ada salahnya pada adat,
tetapi penapisan dari sudut asas agama itu sendiri cukup penting. Dan ingin saya sebut, bila kita sebut adat istiadat, kita jangan duk fikir tarian yang gemalai itu saja. Ya, pemakanan yang sehat, ya, cara perhubungan sesama manusia, bahasa yang baik, meraihkan orang lain. Macam saudara Amin sebut tadi, roti itu rupanya dia pukul rata semua benda. Ya, jadi adat pada masyarakat itu yang mesti kita fahami. Agaknya roti itu termasuk roti jala. Wallahualam. Saya rasa setakat itu sajalah. Terima kasih. Itu kita buat forum lain. Roti jala, insyaAllah. Okey, saya nak berbalik pada Datuk Dr. Ashraf. Sebab kita dalam ilmu ni, kita tak dapat lari daripada berhujah, berdebat dan sebagainya. Tetapi ada dalam masyarakat kita, bila duk berhujah, bila dah tak ada hujah, mula melabel lah. Kalau dulu masalah takfir, bila susah nak hujah, kafir. Sekarang alhamdulillah, kafir-kafir tak ada dah. Tapi khawarij ada, kan? Bila dah tak ada hujah, oh kau Wahabi, ni Wahabi, segalanya Wahabi. Sampai Wahabi pun terkejut. Obama pun diwahabikan. Jadi saya nak tanya pada Datuk Dr. Ashraf tentang budaya label-melabel ni. Barangkali what is the worst case will happen? Adakah dia boleh mematikan budaya ilmu dalam masyarakat kita? Silakan Datuk. Ya, label-label ni saya teringat bila poster Perkampungan Sunnah 2015 ni. Ada orang tolong promote. Masuk dalam Facebook. Dia tengok saya seorang je pakai songkok, pakai baju Melayu. Dia kata, Dr. Ashraf bila pula jadi Wahabi ni? Lepas tu dia tukar pula Perkampungan Sunnah tu jadi Perkampungan Wahabi 2015. Semalam saya bersama dengan seminar Ahli Sunnah wal Jamaah dengan para habaib dan salah seorang Habib Syekh masyhur datang juga menziarahi ke pejabat saya di Yadim. Kita bincangkan berkenaan dengan perbezaan antara Salafi dan juga Sufi, dan saya rasa pandangan dia cukup menarik sekali untuk dikongsikan pada malam ini. Kita ni sebenarnya punca utama kita umat Islam berpecah belah sebenarnya adalah kerana kita seperti mana tadilah, kita mudah untuk menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak bersama dengan puak kita. Seperti mana saya sebutkan tadilah, kita rasa puak-puak ini bukan hanya parti politik. Puak-puak ini juga berada dalam pelbagai rupa wajah bentuk yang pelbagai. Dan hari ini dalam konteks semangat orang nak kepada agamanya luar biasa di Malaysia. Tetapi apabila masuk dalam pelbagai wajah, ketaksuban itu tidak boleh lari. Apabila kita terlalu mengikat diri kita kepada satu sefahaman, sehingga kita lupa bahawa akhirnya asas yang menyatukan kita sebenarnya Islam, bukannya puak-puak. Manhaj ataupun orientasi ataupun kelompok-kelompok ini hanyalah vehikel untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya sebut di awal tadi, kita kena kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, surah Al-Hujurat, saya balik kepada surah Al-Hujurat. Tadi saya sebutkan 2 ayat daripada surah Al-Hujurat. Kalau kita pergi pada surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah sekali lagi menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun ala qaumin. Wahai orang beriman, jangan kamu mencemuh kaum lain dengan cemuhan-cemuhan, label-label. Kita dalam ayat itu menyebutkan soal jangan kita mudah-mudah nak melabel orang. Belum tentu orang itu lebih buruk daripada kita. Bahkan mana kita tahu orang itu lebih baik daripada kita. Puak itu lebih baik daripada puak kita. Sebab itulah Nabi SAW sebut, ma dhalla qaumi ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal atau kama qala. Saya tak tahulah status hadis ni sahih ke apa, itu kena tanya Dr. Juanda. Tetapi hadis ini menyebut tidak sesat daripada kaumku selepas mendapat hidayah daripadanya, melainkan mereka ini suka berdebat-debat, berbahas-bahas. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Maknanya kita ni terlalu takjub dengan pandangan kita dan kita suka berbahas-bahas dengan orang lain, dan berbahas tak apa untuk mencari kebenaran, tetapi kita tak boleh menerima perbezaan-perbezaan yang ada. Ini jadi masalah. Kita sepatutnya berlapang dada dalam kepelbagaian, kerana kepelbagaian ini ada suatu perkara yang tidak dapat kita lari dalam tabi'i manusiawi ini. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah, dia menyebutkan banyak kali, yang masyhur dia sebutkan ra'yi sawab
yahtamilul khata, wa ra'yi ghairil khata yahtamilus shawab. Pandangan aku betul tetapi boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah tetapi mungkin boleh jadi betul. Maknanya di situ ada ruang-ruang untuk kita berbeza, untuk kita menerima hakikat bahawa kita ini sebenarnya memang Allah jadikan kita ini sebagai umat yang memang secara tabiinya akan ada perbezaan-perbezaan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, ini manusia, Allah tujukan kepada semua manusia. Allah jadikan kamu ini berkabilah-kabilah, syu'uban, berbangsa-bangsa, wanitanya, lelakinya, puak-puak, bangsa-bangsa. Untuk apa akhirnya? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenali. Kenapa Allah menggunakan perkataan lita'arafu, kenal mengenali? Supaya kita dalam kenal mengenali, kita akan mula jatuh hati. Mana mungkin kita jatuh hati dengan markah kita? Orang boleh bagi markah? Terpindah, sorry lah. Tuanku saya, tuanku beberapa kali datang sini lah, tuanku jemput, tapi bahasa Perlis tu kadang-kadang tertukar dengan Kedah dengan Penang. Tak tahu yang mana Penang, yang mana Perlis, yang mana Kedah. Tapi pokoknya kita nak tackle isteri kita dulu. Apakah kita tackle? Ini zaman saya mungkin berbeza dengan zaman tok ayah dululah. Itu zaman-zaman yang mana kamu kena kahwin dengan pilihan keluarga. Itu taat, sam'an wa ta'atan. Tapi zaman saya sudah zaman yang mana generasinya kena pilih sendiri. Tapi pilih sendiri pun, kita takkan memilih hanya sekadar sembrono. Kita kena kenal dulu. Kerana kenal itulah baru cinta itu baru masuk dalam kalbu kita, dalam hati kita. Maknanya kalau kita nak memastikan umat ini bersatu, kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kita mengambil prinsip Al-Quran. Lita'arafu tadi apa dia? Kita ada pelbagai puak. Jumpalah, bertemulah, kenal mengenali, kenal apa yang membezakan kita. Tetapi jangan memfokuskan perbezaan. Kita memfokuskan titik-titik persamaan. Kerana itu yang lebih mustahak dalam kita nak memartabatkan agama Islam yang sebenar. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik, akhir sekali saya nak pergi pada Dr. Mazli. Sebab biasalah bila kita dah semangat, kita belajar banyak, jadi semangat tu menyebabkan kadang-kadang kita melampau, kita jadi terlebih react. So kita akan kadang-kadang suka menghentam orang yang tak betul, suka membelasah orang sesuka hati, sehingga kan kita lari daripada tema sunnah mengukuhkan ukhuwah. Jadi apakah akhlak kita? Ilmu satu hal, tetapi nak terjemahkan ilmu itu dengan akhlak agar kita menonjolkan keindahan Islam itu. Dr. Mazli, silakan. Wah, soalannya begitu susah sekali untuk dijawab. Dia gini ya, saya teringat kepada hadis yang dalam Sahih Muslim itu, bagaimana Rasulullah SAW pulang ke rumah, dia nampak ada 3 orang kan. Ada seorang bilang dia puasa tak mau buka kan, ada seorang tak mau kahwin kan, dan kemudian ada yang nak solat tak mau tidur kan. Lalu Rasulullah SAW beritahu dekat mereka, kata dia puasa pun dia buka, dan Rasulullah pun solat dan tidur, dan Rasulullah pun berkahwin kan. Dan Rasulullah sebut ke ujungnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak suka sunnah aku, dia bukan daripada aku. Dia isunya apa? Isunya Rasulullah SAW nak tunjuk kat sini bahawa kita ni buat sesuatu tu jangan melampau, jangan poyo. Jangan melampau, jangan. Rasulullah pun pernah sebutkan halakal mutanati'un kan, maksudnya hancurlah orang yang melampau-lampau, orang yang ekstrim, hancurlah orang yang maknanya kalau nak puji Nabi pun jangan lebih-lebih macam itu dalam semua benda lah. Sebab tu disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, dan Allah Ta'ala sebutkan, dan begitulah kami jadikan kamu umat yang dia sebut apa, wasatiyah ni. Dia kalau wasatiyah ni masing-masing ada version wasatiyah dia. Yadim ada version wasatiyah dia kan. Jabatan Perdana Menteri ada wasatiyah dia kan. Kemudian kita tengok semua ada wasatiyah. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi dah sebut benda ni lama. Dan dia sebut benda ni waktu dia nak
balance di antara apa tahu? Waktu itu di antara orang yang tak mahu menolak agama dan golongan yang ekstrim dalam beragama. Jadi balance-nya kat tengah itu, justly balance. Dia maksudnya sedang molek, kan? Dia molek. Sedang molek, kan? Dia maksud yang bukan yang kata di pertengahan, tapi maksudnya yang tidak ekstrim dan tidak macam tidak melampau dan tidak berkurangan kat situ. Maksudnya dia tidaklah mengabaikan dan tidaklah melampau-lampau. Dan inilah sikap dalam beragama. Sama ada kalau dalam kita, yalah, kita sayang, kita cintakan pada ulama, kita hormati, tak sampai kita memuja-muja ataupun mentakdis, menyembah atau mensucikan ataupun menyembah, kan? Sebab tu Rasulullah SAW pesan pada kita, la tatruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Dia kata janganlah kamu semua terlampau la tatruni, kata apa mufti, ya, jangan mengagungkan aku seperti mana orang Kristian mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksudnya ada dia punya manhajnya, ada caranya. Dan begitu juga dalam beragama tu, macam disebutkan kadang-kadang dalam semangat nak beragama tu, kalau orang tabligh dia cakap jos, dia tengah jos itu, kadang-kadang dia ada tujuan nak melampau. Terutamanya orang-orang muda lah. Bila orang-orang muda ni, bila ada semangat, kan, tapi itu part of the learning curve lah, ada sebahagian daripada proses pembelajaran itu. Cuma bagaimanapun kita kembali kepada unsur, iaitu bersederhana. Dan bersederhana ni kita kena faham, kadang orang faham, wah bersederhana ni macam mana kau buat jahat, kau buat baik pun, ataupun yalah macam gitu. Betul lah, kalau kita dah buat jahat, kita kena buat baik untuk cover. Tetapi bukanlah maksudnya kalau kita berterusan macam itu tak betul juga. Tapi buat jahat. Bersederhana ni maksudnya iaitu kita tidak melampau-lampau dan tidak cuai-cuai macam gitu. Wallahualam. Insya-Allah. Okey, jadi sebagai penutup, apa rumusan kesimpulan? Datuk Ashraf, silakan. Kena habis dah. Sikit. Kesimpulannya seperti mana yang kita bincang daripada awal, kita kena kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang asli dan tulen, berteraskan ilmu. Dan kita sebagai umat Islam, kita kena kembali kepada perkara asas dalam kita menuntut ilmu ni. Kita kena membaca dan berguru. Masalah kita malas membaca. Walhal dalam Al-Quran, kita pun tahu Allah memulakan wahyunya dengan perkataan Iqra'. Dan dalam surah Al-Alaq itu disebut Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah kerana Tuhanmu akan memuliakan kamu. Maknanya orang yang membaca ni dengan sendirinya kita akan dimuliakan. Masalahnya kita hari ini suka membaca status Facebook ataupun Twitter ataupun WhatsApp yang hanya sepintas lalu. Tetapi kita tidak mahu menyelidik dengan lebih lagi untuk kita membaca dengan lebih, memahami kerangka sebenar berteraskan disiplin-disiplin ilmu. Itu yang kita mudah membuat satu-satu keputusan berasaskan agak-agakkan andaian yang tidak matang dan tidak tuntas dari segi kefahamannya. Kerana apa? Kita malas nak membaca. Ini juga masalah dalam budaya di universiti juga. Sebelum saya meninggalkan dunia universiti dulu, saya tengok ada beza student-student saya tahun waktu saya belajar dulu dengan sekarang. Kalau sekarang ini mereka lebih suka bila buat assignment ini bertanya dengan Syekhul Google. Syekhul Google tu, Profesor Google ataupun Syekh Google. Walhal Wikipedia ke Syekhul Google dari segi status akademiknya tidak, kalau dari segi value nilai akademiknya tak ada. Betul kita boleh mendapatkan informasi, tetapi itu bagus lagi. Yang lagi tak bagusnya ialah dia mengharapkan slide-slide. Sekarang ni ada PowerPoint slide. PowerPoint slide itulah sebagai dia punya rujukan dia sampai ke exam. Dia malas dah. Kitab turas dia. Dia malas dah nak membaca. Walhal kalau kita tengok dalam dunia, saya bersempatan alhamdulillah dapat peluang belajar dalam negeri dan juga dapat buat masters di peringkat negara, di peringkat luar negara, di negara barat. Saya tengok macam mana kita bila proses pembelajaran di sana, bila pensyarah memberikan sesuatu maklumat, dia hanya memberikan maklumat asas, tetapi dia akan memberikan kita sekurang-kurangnya 20 artikel yang daripada jurnal-jurnal yang ditulis oleh profesor-profesor. Kalau kita baca satu pun, peringkat awal payah kita nak faham bahasa-bahasa profesor ni. Tetapi kenapa dia suruh kita pergi merujuk kepada perkara ini? Kerana di situlah sebenarnya
dia nak ajar kita disiplin ilmu ini terbangun di atas satu manhaj ataupun orientasi tertentu. Begitu juga dalam konteks Islam, kita ada disiplin kita tersendiri yang membolehkan kita memahaminya dengan kerangka yang benar, sahih dan tuntas. Sebab itulah kalau kita nak kembali mengembalikan kegemilangan Islam, kita tak boleh berretorik, tak boleh hanya bercakap berasaskan sentimen semangat. Kita kena kembali kepada ajaran Islam yang sebenar melalui suluhan ilmu yang benar. Kaedah yang pertama yang paling mudah untuk take away pada malam ini, saya nak menyeru kepada anak-anak muda yang berada di luar sana, saya nampak ramai orang muda ni, bacalah, membaca. Belilah buku-buku, pergilah kepada bahan-bahan yang ilmiah. Janganlah kita mudah untuk mempercayai sesuatu berita hanya dengan agakan maupun andaian-andaian. Wallahu a'lam bishawab. Yes, selain daripada you are what you eat, satu lagi you are what you read. Okey, Dr. Juanda, sebelum kita balik Sarawak, apa pesanan untuk rakyat Perlis? Silakan. Yang pertama, apa yang Dr. Ashraf sebut tadi, tuntutlah ilmu. Baca, 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 baca. Belajar, belajar, belajar. Sebelum sibuk menghukum orang, menyesatkan orang, membida'ahkan orang, melabel pelbagai label kepada orang lain. Ya, ilmu syarat paling utama. Yang kedua, Dr. Ashraf untuk sebut ta'assub, saya pun nak sebut ta'assub. Ya, ketaksuban kita hanya kepada qala Allah wa qala Rasul. Ya, dan disiplin kita memahami qala Allah dan qala Rasul itu mestilah berasaskan kepada disiplin ilmu. Bukan main kutip, bukan main ambil, ya, baru baca sepatah dua ayat Al-Quran, besok tu jadi mujtahid mutlak. Tidak. Ya. Taksub kepada Quran dan hadis, tetapi mesti melalui satu proses dan manhaj yang jelas. Yang ketiga dan terakhir sekali, ke mana Islam nak dibawa, ke mana negara ni nak dibawa, itu semua tanggungjawab kita. Meruntuhkan semua orang boleh buat, tetapi membangunkan sesuatu yang hebat, bernilai, berharga, bermaruah, ia berhajat kepada semua orang. Ada orang tukang angkat bata, ada orang tukang lepa simen, ada orang yang tukang sukat tanah, ada, semua orang ada peranan untuk membangunkan negara ini. Menyalahkan pihak lain cukup mudah, tetapi untuk sama-sama membuat sumbangan ke arah membangunkan Islam, menegakkan negara kita, itu semua tanggungjawab kita semua. Terima kasih. Masya Allah, ada gaya Ketua Menteri itu Dr. Juanda. Dr. Mazli, silakan semaikan semangat JDT kepada orang Perlis. Ada gurau je. Okey. Dia satu perkara yang ditulis oleh Maulana Abu Hasan An-Nadawi dalam bukunya tentang apa kesan kepada dunia dengan kelesuan, kelemahan pemerintah dan kelesuan dengan kelesuan Islam. Jadi dibicarakan tentang bagaimana Islam itu akan lebih berkembang, akan lebih menjadi hebat apabila dua kelompok mainkan peranannya. Ini dalam sejarah Islam. Pertamanya golongan pemerintah dan keduanya golongan ulama. Pemerintah dipanggil umara lah, umara dalam bahasa Arabnya, dan golongan ulama. Apabila umara meletakkan agama sebagai mereka punya objektif yang ingin dicapai dalam pentadbiran mereka, dan disokong oleh ulama yang kerjanya meletakkan agama juga dan bukan meletakkan perut ataupun koceknya di dalam kehidupannya. Sebab kadang-kadang kalau ulama tu kerjanya hanya mementingkan temboloknya saja, agama tidak akan berkembang. Ataupun begitu juga, ya, timbal baliknya. Jadi perlunya ulama yang ikhlas dalam memperjuangkan agama dan tidak takutkan laumatan laim, tidak takut kepada orang mencela, tidak takut kepada pangkat yang akan terlepas, tidak takut kepada rezeki yang Allah Taala dah jaminkan, kan? Dan begitu juga dengan para penguasa yang ingin mendaulatkan Islam dan merasakan bahawa Allah Taala telah berikan satu peluang kepada dia untuk dengan kuasa yang ada untuk menaikkan Islam, dan ini merupakan ruang dia untuk mendapat lindungan Allah kat padang mahsyar nanti. Sebab disebutkan 7 golongan yang akan diberikan lindungan kat padang mahsyar. Yang pertama sekali al-imamul adil, pemerintah yang adil itu kan. Dan bila pemerintah adil, ya, kalau dulu khalifahnya saja, tapi hari ini pelbagai lah.
sama ada di pihak raja, di pihak kerajaan, di pihak menteri, di pihak mufti dan sebagainya, di pelbagai lapisan. Itu mereka Allah Ta'ala berikan satu nikmat, berikan satu peluang untuk mendapat ganjaran seperti itu, dan mereka gunakan untuk mengembangkan Islam. Dan jikalau dipadukan dengan ulama yang mukhlis, yang ingin berjuang, dan juga dengan pemerintah yang inginkan Islam, wah, itu hebat, kesannya begitu hebat. Dan kita berharapkan itulah sejarah yang pernah berlaku di bumi Perlis, dan kita harapkan sunnah ini diteruskan. Dan satu lagi, waktu Abu Hasan Nadawi tulis itu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang ada aktor ketiga yang akan menaikkan lagi Islam selain daripada umara dan juga ulama, iaitu masyarakat, ataupun dalam bahasa politik moden kita panggil sebagai masyarakat sivil. Kita beruntung, tuanku beruntung kerana ramai di antara anak-anak muda ni, selain daripada yang datang dari luar ni lah, ada di antara mereka yang ingin mendukung sunnah, yang memperhebatkan perjuangan sunnah di Perlis ni. Ramainya yang doktor-doktor kerja dekat hospital, ramainya pensyarah dekat UNIMAP, ramainya pensyarah dekat IPG, yang kadang-kadang separuh tu datang daripada IPG Jitra, daripada UUM, sampai macam gitu. Mereka datang sini, kalau kita lihat yang hadir dekat siapa tu, kuliah-kuliah Dr. Asri, yang meramaikan kalau kita buat program seperti ini, orang yang ingin bersama-sama memperjuangkan. Dan masyarakat sivil ini tidak boleh diabaikan. Dan dunia telah membuktikan bagaimana Arab Springnya berlaku, bagaimana perubahan berlaku, kuasa masyarakat sivil. Jadi tidak boleh dipandang enteng itu, tidak boleh dipandang ringan. Jadi kita harapan kita sebagai masyarakat sivil, kepada pihak penguasa, pihak pemerintah, pihak kerajaan, bila lagi nak dapat peluang macam gini boleh address semua sekali, dan pihak ulama, pihak asatizah, orang-orang agama, NGO dakwah. Dan kita tahu NGO dakwah dekat Perlis ni juga turut menyumbang pada hari ini. Adanya Ikram, adanya Abim, adanya Haluan, adanya Islah, adanya Al-Qayyim, kan. Ini semua merupakan tonggak terhadap perjuangan Islam yang kalau kita bersatu ingin mengangkat, mendaulatkan Islam, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Cuma satu lagi, kadang bila sebut tentang Islam ni, kita jangan terbayang yang ialah cerita masjid saja. Seperti mana kita sebutkan tadi, perlu juga diterjemahkan kesan beragama ni di dalam kehidupan dunia. Dan satu pesanan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani itu disebutkan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang memberi kesan kepada orang yang lain. Dalam kita beragama bukan untuk diri kita sendiri, kesannya harus ada pada masyarakat. Semakin kita beragama, semakin orang miskin terbela. Ini satu benda yang saya ingat mau ekspor juga ke tempat lain lah. Yang tuanku naik basikal cari asnaf gitu kan. Perlis, ada orang bilang lah, dia kata engkau boleh lah dekat tempat kau Perlis kecil boleh naik basikal, cuba kalau nak naik kat Sarawak mati mau naik basikal gitu kan. Tapi itu bukan alasannya. Alasannya maksudnya benda boleh nak dibuat. Kalau lah tuanku boleh mencemaduli naik basikal, apatah lagi masyarakat sivil dan termasuk korporat macam orang Karangkraf kan, macam syarikat-syarikat yang lain. Kita juga boleh turun padang untuk membantu asnaf, membantu. Saya tahu tuanku dan tuanku putri juga ada kepada kanak-kanak autism, kanak-kanak OKU kan. Ini juga masyarakat sivil. Semakin kita beragama, semakin kita nak sunnah, sepatutnya semakin kita sibuk dengan kerja kemanusiaan. Kerana apa? Kerana gerakan agama lain begitu juga. Jadi tak maulah kita sunnahnya hanya pada di masjid saja, hanya pada solatnya saja, tetapi sunnahnya juga pada dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dan kita harapkan Safarah Saudiah juga boleh membantu kita, yumawiluna bi ba'd al-musa'adat li a'mal ighathiyah wa amal insaniyah wa hadha juz' min as-sunnah kadzalik. Ada yang ngangguk tu maksudnya boleh. Okay, jadi terima kasih, minta maaf, ampun tuanku dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada silap kata, saya biasalah semangat macam gini. Sewaktu tak ramai orang nak panggil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Masli, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berikan tepukan pada Dr. Masli, tuan-tuan dan puan-puan. Tepukan juga kepada Dr. Juanda dan juga pada Dr. Ashraf Wajdi, Masya Allah. Dan Tok Isyamuddin boleh fikir-fikir cari basikal selepas ni, insya-Allah. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini, dan saya akan serah balik kepada pengurusi majlis. Dan saya labuhkan dengan sesi saya dengan satu ayat Allah SWT, bila Allah menyatakan kesempurnaan Quran selain pada nilai kebenaran,
Allah sebut juga dengan soal keadilan. Wa tammat kalimat rabbik sidqan wa adlan. Disempurnakan kalimah Tuhannya, itu Quran, dengan kebenaran dan juga keadilan, insya-Allah. Terima kasih sekian pada saya. Kita jumpa lagi di TV Al Hijrah. Tiba-tiba sempat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.